Datuk Seri Muhammad Nezar bin Jamaluddin Bukit Gantang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya bertanya, saya ingin maklumkan Dewan yang mulia ini berkenaan dengan pemergian Allah Ya Rahmah isteri kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Tumpat Datin Kamariah Kamaruddin yang telah kembali ke rahmatullah pada pukul 6 pagi tadi. Jadi saya mohon izin daripada Yang Dipertua untuk disedekahkan Al-Fatihah kepada isteri Yang Berhormat Ahli Parlimen Tumpat. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang kita buat ialah saya akan menulis surat kepada Yang Berhormat yang berkenaan bagi pihak semua ahli-ahli Yang Berhormat untuk mengucapkan takziah kepada beliau. Terima kasih. Sila teruskan. Ya, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor 8. Sila. Assalamualaikum, selamat pagi. Tan Sri Yang Dipertua, saya turut mengucap takziah kepada Ahli Parlimen Tumpat di atas pemergian isteri yang dikasihi, dan sama-sama kita berdoa agar beliau dirahmati dan dicucuri rahmat. Seterusnya, bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Bukit Gantang, saya ingin memaklumkan bahawa di bawah Seksyen 15 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514, majikan adalah bertanggungjawab untuk mengadakan latihan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjanya yang sedang bekerja dan pekerja-pekerja lain yang terlibat di premis berkenaan. Latihan keselamatan dan kesihatan pekerja adalah bertujuan untuk memberi kefahaman kepada pekerja-pekerja berkaitan dengan risiko-risiko dan bahaya supaya pekerja-pekerja bekerja secara selamat dan sihat. Peraturan sedia ada tidak mewajibkan latihan perlu diperolehi di NIOS sahaja. Majikan boleh menghantar pekerjanya untuk mendapatkan latihan di penyedia latihan dengan izin training provider yang berdaftar dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Khusus bagi program induksi latihan untuk pekerja-pekerja binaan, kursus ini dikendalikan oleh CIDB, Kementerian Kerja Raya, dengan bayaran RM50 seorang pekerja. Jika lebih daripada 25 orang pekerja yang terlibat, latihan boleh dibuat di premis yang ditentukan oleh majikan dan jurulatih dihantar ke tapak tersebut. Terima kasih. Bukit Gantang. Terima kasih Timbalan Menteri. Sebelum saya tanyakan soalan tambahan, ingin saya nyatakan dekat sini bahawa saya mendengar rungutan daripada berbagai pihak, khususnya kontraktor Bumi Putra, yang telah dipaksa untuk mereka ini mengeluarkan sijil-sijil tertentu, khususnya sijil penyertaan ataupun sijil kehadiran daripada NIOS, sebelum mereka ini boleh ditawarkan kerja-kerja pengurusan ataupun kerja perkhidmatan dalam Jabatan Kerajaan Negeri ataupun Kerajaan Persekutuan. Jadi kalaulah jaminan daripada Timbalan Menteri tadi menyatakan bahawa NIOS bukan menjadikan satu kemestian untuk dihadiri oleh petugas-petugas daripada mana-mana majikan, mereka mengantar pekerja-pekerja mereka untuk menghadiri kursus tersebut, saya anggap baik dan ia merupakan satu tindakan yang baik. Oleh kerana kalau ia dijadikan sebagai satu syarat, maka ia akan menyusahkan kontraktor dalam pengurusan bangunan dan juga dalam perkhidmatan yang lain. Soalan tambahan saya melihat bahawa akta yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri tadi, iaitu Akta Occupational Safety Health 1994 514, walaupun telah diwartakan sekian lama, namun di dalam beberapa aspek, khususnya dalam keselamatan dan kesihatan road transport dengan izin, tidak nampak ianya dilaksanakan secara menyeluruh. Jadi persoalan saya, oleh kerana dilihat dalam tempoh 2000 sehingga 2005, angka tahap ataupun kadar pelanggaran dan kemalangan dalam highway ataupun dalam lebuh raya kita meningkat sebanyak 30% hampir, dan itu melibatkan kenderaan-kenderaan komersial.
kalaulah dinyatakan kenderaan seperti bas yang membawa pengangkutan awam, kita dapati bahawa tahap peningkatan kemalangan itu daripada 2000 sampai 2005 meningkat hampir 131%. Jadi untuk itu apakah cadangan daripada pihak Timbalan Menteri untuk melaksanakan akta tersebut kepada kesihatan dan keselamatan jalan raya dan pengguna jalan raya kepada pengusaha-pengusaha bagi kenderaan komersial dan kenderaan bas, supaya tahap keselamatan itu dapat dikurangkan. Kita lihat setiap kali kalau ada perayaan, kita dapati bahawa tahap keselamatan itu meningkat. Jadi kempen demi kempen telah dilaksanakan. Jadi saya nak mengesyorkan dan juga saya nak kepastian daripada kementerian, boleh atau tidak akta tersebut diaplikasikan melalui NIOSH, supaya NIOSH mengadakan juga beberapa latihan-latihan kepada pengusaha supaya dia dapat mengurangkan tahap kemalangan di jalan raya dan juga di lebuh raya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Pertama, saya tidak pasti tentang syarat-syarat yang dikenakan kepada kontraktor. Sudah tentu perkara ini tidak ada kaitan dengan NIOSH, kerana NIOSH merupakan satu institusi latihan yang khusus dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan tidak terlibat dengan hal-hal penawaran kontrak dan lain-lainnya. Minta maaf Timbalan Menteri, saya bukan sebut NIOSH, tapi saya menyebutkan Akta OSHA 1994 yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri tadi 514. Terima kasih. Yang Berhormat, tadi Yang Berhormat mengaitkan kontraktor dan kesukaran kepada kontraktor kerana terpaksa menyediakan sijil ini sebagai syarat untuk memasuki tawaran dan lain-lainnya. Saya rasa ini bukan dalam bidang tugas dan tidak termasuk di dalam akta ini. Yang ditetapkan adalah bahawa majikan bertanggungjawab dalam hal-hal keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk menawarkan panduan, memberi latihan dan lain-lain yang berkaitan untuk memastikan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerja itu dilaksanakan. Jadi itu adalah jelas di dalam akta. Dan keduanya tentang kemalangan jalan raya, kadar kemalangan yang disebut, dan juga kebimbangan Yang Berhormat Bukit Gantang tentang isu-isu berkaitan dengan data dan statistik yang tinggi berkaitan kemalangan. Ini bidang kuasa ini merentasi sempadan Kementerian Sumber Manusia kerana ia juga berkaitan dengan kementerian-kementerian yang lain. Walau bagaimanapun bahawa NIOSH ada menawarkan kursus-kursus yang meliputi semua sektor, termasuklah juga sektor pengangkutan. Terima kasih. Sekejap.